أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulakan majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wan naf'u wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجهه ومرضاته وقربته وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, datuk-datuk yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala wa hafizahumullah taala. Pertama-tama sekali kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman yang luas dan Allah berikan kepada kita pencahayaan dalam ilmu dan diberikan keterangan dalam hati untuk melaksanakan segala kita punya tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, daripada sudut muamalah kita, daripada sudut ibadah kita, daripada sudut munakahat kita, perkahwinan kita, dan daripada sudut jenayat kita. Jenayat barangkali yang kita melakukan ini adakah ditadbir oleh panduan akal ataupun ditadbir oleh panduan agama. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman pada malam ini. Diteruskan juga mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang berpanjangan supaya kita hidup dalam keadaan yang sentiasa sihat. Kita dapat melaksanakan ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna, sihat tubuh badan dan sihat akal fikiran. Itu antara item ataupun instrumen yang penting yang dalam kehidupan. Bila mana seorang ini Allah berikan kepada mereka kesihatan tubuh badan, maka mereka akan dapat melakukan ibadah itu dengan sempurna. Bukan kata yang tidak sihat itu tidak sempurna, tidak. Tetapi perasaan bagi orang yang hidup dalam keadaan tak sihat, dia akan sentiasa merasakan bahawa ibadah dia itu tak sempurna. Contoh, kalau yang sihat, dia biasa ambil wuduk dalam keadaan wuduk yang buka air pipe yang terlalu banyak kita gunakan. Dan bila mana kita sakit, duduk kat atas katil, terlantar sama ada kat rumah ataupun kat hospital, bila kita nak ambil wuduk guna spray ataupun kadang-kadang guna secara minimal air tersebut, maka barangkali kita rasa macam sempurna ke tidak atau dan sebagainya. Maka itu tujuan kita untuk kita mempelajari sedikit sebanyak berkaitan dengan ilmu-ilmu bab ibadah ini, insya-Allah. Jadi selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, dan sebenarnya ini ganakan kepada kita sebagai umatnya untuk terus berselawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya wahidan
sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dalam riwayat yang lain Allah sebutkan, barang siapa yang berselawat kepada Nabi SAW sebanyak sekali, maka balasan ganjaran 10 kebajikan. Apa dia kebajikan? Wallahu a'lamu bissawab, kita tak tahu. Yang tentukan adalah kadar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Lalu Allah susulikan dengan keampunan. Jadi berselawat ni bukan sahaja kita dapat ganjaran daripada Allah, bahkan kita dapat keampunan. Banyak juga kita mungkin barangkali buat dosa-dosa kecil, kan? Jadi dengan cara berselawat juga boleh menggugurkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat hafizakumullah taala, kita teruskan dengan kitab Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin, yang mana bulan lalu saya tak sempat untuk hadir kerana ada tugas yang tersendiri. Dan kita teruskan dengan bab yang kedua. Bab yang kedua, pada fasal yang pertama kita dah bahas, tetapi penghujungnya kita belum sampai lagi. Dan insyaAllah kita habiskan penghujungnya untuk fasal yang pertama, dan kita akan masuk fasal yang kedua. Apa dia fasal pertama? Iaitu adab menyatakan qada hajat. Qada hajat ni apa? Saya revision balik. Qada hajat ni yang mana kita buang sama ada buang najis melalui daripada anggota depan ataupun belakang, daripada kubul ataupun dubur. Senang bahasanya mudah adalah buang air kecil dan buang air besar. Tak faham lagi? Bahasa mudah kencing dan berak. Caranya kita kena tahu. Sebab apa? Sebab kalau tidak mengikuti ataupun ittiba' asy-syari'ah, mengikuti syariat yang telah Allah tetapkan, maka kita khawatir bahawa najis yang ada pada dalam diri kita yang kita keluarkan itu dia akan bertepik ataupun melekat pada anggota tubuh badan kita dan juga pakaian. Ini adalah perkara yang asas kita kena tahu. Sebab apa? Sebab anggota tubuh badan kita, contoh macam saya kan, habis daripada kita kerja dan sebagainya, kan, kita nak pakai pakaian ni, kita rasa adakah pakaian kita ni sempurna ataupun tidak dalam keadaan bersih daripada sebarang najis dan sebagainya. Kita kena fikir baliklah, cara masuk kita bagaimana dalam tandas, keluar kita bagaimana, kemudian cara kita nak mengeluarkan najis tu bagaimana. Jadi benda-benda ini semua Nabi SAW telah terangkan kepada kita, yang mana ada satu golongan yang akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wa hiya na'udzubillah min dzalik, tapi dalam keadaan benda yang kecil je. Apa dia kata? Nabi kata, tanazzahu minal bauli fa inna 'ammatu 'adzabil qabr minhu. Iaitu bersihkan ataupun wajib kamu sucikan kamu punya air kencing tu, kan? Fa inna 'ammatul 'adzabil qabr minhu. Maka sesungguhnya ramai daripada umatku yang mana mereka ini dimasukkan ke dalam azab alam kubur, lalu ditepikkan ke dalam api neraka. Sebab apa? Sebab tidak membersihkan kencing. Kita cakap mudah, kencing, habis kencing, lepas cerot, lepas habis dah selesai, bersihkan dan adakah betul bersih ataupun bagaimana? Sebab itulah kita akan bahaskan macam mana cara membersihkan. Cara membersihkan. Dia perempuan, walaupun minta maaf saya cakap ni mungkin kita rasa segan nak bicara, tapi kita kena tahu, yang perempuan, isu yang paling terbesar adalah sebab dia saluran dia tak ada macam kita lelaki ni straight. Perempuan dia berbeza, tapi cara membersihkan dia lebih mudah berbanding daripada lelaki. Minta maaf saya sebutkan malam ni, jangan kata ustaz ni tak ada sensor dan sebagainya. Peninglah saya. Kalau tuan-tuan mengaji kat pondok, tuan-tuan lagi dibahaskan lagi penting, hatta sampai tidak bercampur antara lelaki dan perempuan. Sebab apa? Sifat malu tu nak mengaji, sebab benda-benda macam ni lah. Itu belum lagi cerita bab munakahat, macam mana nak ad-dhamm wal jam'u, iaitu mencantumkan dan menghubung. Itu lagi bahas yang agak dalam sikit. Jadi jangan kata lepas ni kalau nak ban lepas ni saya tak ada masalah, sebab saya hanya sampaikan ilmu saja. Lepas ni tak payah panggil lah ustaz ni, terpulanglah tuan-tuan. Okey, jadi kita sebutkan lagi, dan jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai ke tempat duduk bagi qada hajat. Kita nak pergi duduk masuk dalam tandas, bahasa mudahnya tandas lah, toilet ataupun al-hamam. Nak masuk dalam tandas, sama ada kat rumah ke ataupun kat masjid, jangan buka aurat.
Buka aurat ni maksudnya apa? Aurat bukan maksudnya hanya kepala, kemudian kaki untuk bagi perempuan dan sebagainya. Dah. Aurat ni daripada sudut syariat ni apa dia? Kalau perempuan mana? Dia kecuali tapak dan tapak tangan dan juga muka. Bagi lelaki daripada pusat sehingga ke bahagian lutut. Bukan pusat dan lutut. Jangan tutup pusat dan lutut. Pusat dan lutut tutup, yang depan tu terjojol, orang semua lagi gaya. Itu bahaya. Jadi tutup pusat, jangan tutup pusat anu dan lutut. Tak boleh juga. Dia mesti tutup pusat sehingga lutut. Jadi itu aurat dia. Kalau dah dalam kategori dia pakai seluar 3 suku, seorang lelaki pergi ke dalam tandas, ada masalah tak? Tak ada masalah. Tapi kalau perempuan dia ada masalah. Sebab apa? Dia masih lagi membuka aurat. Aurat dia kecuali tangan dan muka. Tapi bila mana lelaki, isunya dia kata jangan membuka aurat. Maksudnya kita tak sampai lagi tempat yang kita nak qada hajat. Maksudnya adalah tandas kita. Tapi kita dah bukil dulu, kita lari. Tak apa ustaz, kat rumah dengan suami isteri. Nak boleh cerita suami isteri sebab dia berdua. Kalaulah dia ada anak yang pertama, kedua, ketiga, duduk pula bilik yang seterusnya, silat hari bulan, lari anak buka, tengok mak macam tu, ayah macam tu. Tuan-tuan nak jawab apa? Kan? Tuan-tuan nak jawab apa? Kalau kata, oh tak apa 2 orang, tak apa 2 orang sebab kat rumah. Kat masjid ni pun buat macam sini, agak-agak ni kita tanggal-tanggalkan, kita pergi masuk. Boleh tak? Rasa yang tengah solat